Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini kami akan membentangkan artikel yang bertajuk Alam Antimateri, Bukti Saintifik Kewujudan Lauh Mahfuz. Kami, Akmal bin Alias, iaitu saya sendiri, Mat Safirul bin Ismail dan Syed Jamil Rushdi bin Syed Baharul adalah daripada Jabatan Matematik Sains Komputer Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Antara misteri terbesar bagi ahli sains, terutamanya saintis astrofizik, ialah ke manakah jumlah besar antimateri di alam semesta ini. Sebelum itu, mari kita fahami apa itu antimateri. Secara ringkasnya, antimateri adalah didefinisikan sebagai padanan materi normal dengan jisim yang sama tetapi berlawanan muatan elektrik. Contohnya elektron, maka antimaterinya ialah positron, dan proton pula antimaterinya ialah antiproton. Dan ini berangkaian sehinggalah objek yang besar seperti bumi dan pasangannya ialah anti-bumi, hatta kepada galaksi dan pasangannya ialah anti-galaksi. Begitu juga antara misteri terbesar para saintis ialah ke manakah perginya semua yang disedut oleh black hole, yakni lubang hitam. Maka dengan terjawabnya oleh kami kedua-dua misteri besar ini, secara tak langsung kami dapat menyingkap bukti saintifik keberadaan dan juga sifat-sifat Lauh Mahfuz. Pertama sekali, kami mulakan kupasan ini dengan menerangkan bagaimana alam keseluruhannya mula terbina dengan dimulai pembentukan alam hidup dan seterusnya kepada pembentukan dua alam sekunder, iaitu alam materi dan alam antimateri. Kupasan ini adalah bertujuan memperjelaskan bagaimana boleh berlakunya hubungan yang amat kuat antara Lauh Mahfuz dengan segala yang akan terjadi di alam ini. Pertama sekali, dalam hal ini mari kita lihat bagaimana alam hidup ini mula terbina dengan mengambil air sebagai partikel yang mula-mula diciptakan Allah. Sudah pastilah molekul-molekul air membawa kepada yang lebih halus iaitu subatomic partikel dan sehinggalah kepada yang terkecil iaitu getaran tertali tenaga partikel air dalam string teori. Perlu kita lihat akan sifat-sifatnya. Apabila kita kaji sifat-sifat fizikal mereka, maka kita dapati molekul air menepati struktur pentagonal dodecahedron cluster yang berdasarkan Gordon ratio. Maka di sini dapatlah kita nyatakan bahawa partikel air dan ruang awal alam hidup terbina dari string-string, iaitu tertali tenaga yang bersifat Fibonacci. Gambaran yang satu menunjukkan sejumlah tertali tenaga terbuka, yakni open string, yang setiap tertali tenaga terbuka itu mempunyai pasangan masing-masing. Contohnya untuk Ln pasangannya ialah Sn, dan wujudnya Fibonacci ini adalah pada nisbah physical string bagi setiap pasangan masing-masing. Contohnya sekiranya kepanjangan Ln dibahagi dengan pasangannya Sn, ia menghasilkan nisbah Fibonacci iaitu 1:1.618. Nisbah ini juga berlaku pada parameter yang lain iaitu kelebaran, ketegangan, keajalan dan sebagainya, mengikut kesesuaian bukaan alam materi dan alam antimateri yang akan terbina nanti. Hal ini bertepatan dengan maksud ayat Al-Quran surah Az-Zariyat pada ayat ke-49. Allah berfirman mafhumnya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesaran Allah. Pada ketika ini, open string juga dinamakan sebagai grand original string ataupun fundamental string, yang mana fundamental string ini diasaskan oleh Profesor Kumru Mufafa dari Harvard University. Jenis string yang paling awal ini adalah kategori string yang paling besar perimeternya berbanding string-string yang bakal terbina selepas itu. Open grand original string ataupun fundamental string ini memusar pada lawan arah jam apabila dilihat dari arah origin, bersesuaian dengan sifat-sifat alam sekunder yang bakal dibina nanti, iaitu berdasarkan pusaran pada lawan arah jam. Setelah sekian lama memusar, seperti dalam gambar rajah 2 ini, sebahagian dari open grand original string berlanggar dan berselisih antara satu sama lain dan mengakibatkan berlaku percantuman dari open grand original string kepada closed grand original string dan sebahagiannya tersimpul antara satu sama lain. Maka sebahagian yang menjadi grand original closed string ini membentuk ruangan awal di alam semesta induk, manakala sebahagian yang tersimpul pula terputus menjadi string-string sekunder yang lebih kecil yang berpusar dengan had laju yang tinggi. Bagi yang memusar lawan arah jam itu, sebahagian lagi akan bersimpul dengan string-string sekunder yang memusar ikut arah jam, seperti dalam gambar rajah 3. Lama kelamaan, string-string sekunder yang ikut arah jam
dengan kelajuan yang tinggi mula menyimpul dengan string-string sekunder yang lawan arah jam dengan kelajuan yang tinggi dalam jumlah yang teramat banyak. Menyimpul ini mewujudkan tenaga potensi pada string-string yang menegang dengan terikat antara setiap pasangan, baik pasangan string dan anti-string ataupun pasangan perimeter panjang dan pendek ataupun mana-mana perimeter yang sesuai untuk pembentukan alam matri dan alam antimatri selepas itu. Situasi ini ditunjukkan dalam gambar rajah 4. Bahagian himpunan anti-string yang diwarnai dengan warna jingga adalah bahagian yang bakal memacu alam antimatri, manakala bahagian himpunan string yang berwarna biru adalah bahagian yang bakal memacu alam matri. Alam matri adalah alam kita, manakala alam antimatri adalah pasangan alam kita. Kelihatan dalam gambar rajah 4 ini, air alam semesta bersama sejumlah close grand original string, sejumlah close secondary string dan juga sejumlah open grand original string serta sejumlah open secondary string memusar berpaksikan pusat pusaran origin, yang mana pusaran origin ini terbina akibat perbezaan kepadatan tenaga dalam ruang alam induk yang terbina sebelum itu. Memusarnya air alam induk ini menyebabkan beberapa pusaran baru terbina, antaranya pusaran di sebelah hadapan gumpalan besar simpulan sekunder string dan simpulan sekunder anti-string, yang mana ianya berada di kawasan yang didominasi oleh anti-string. Ini ditunjukkan dalam lukisan berwarna pink dalam gambar rajah 4. Pusaran baru ini memanfaatkan open sekunder string beserta vibrationnya yang menyebabkan terbinanya partikel-partikel yang dipenuhi sifat Fibonacci. Antara partikel yang baru terbentuk ialah karbon, yang mana berdasarkan artikel yang ditulis oleh Profesor Raji Herovska dari Institute of Biophysics, Czech Republic, memaparkan bahawa bermula Bohr radius hingga kepada ikatan kovalent antara atom-atom karbon, semuanya menepati nisbah Fibonacci. Di samping karbon, terdapat juga partikel lain yang terbentuk, iaitu rubis, yang juga dipenuhi sifat Fibonacci, yang mempunyai crystalline, yang struktur keseluruhan atom yang berbentuk kristal octahedron. Di samping itu, terbentuk juga daripada pecahan molekul air, kalsium hidroksida, karbon dioksida dan gabungan mereka membentuk kalsium karbonat. Manakala kalsium karbonat adalah mother of pearls, dan ini ditulis dalam artikel bertajuk How do Pearls Form dari International Germs Society IGS. Maka kalsium karbonat yang mempunyai grafit di dalamnya adalah merupakan bahan perakam yang terhebat, dan ini dipaparkan dalam artikel bertajuk A Decade of Graphene Research, Products, Application and Outlook. Maka hasilnya, partikel-partikel yang baru terbina di hadapan ini akan menjadi medan rakaman terhebat apabila berlaku perabatan dari sejumlah seberkas anti-string nanti. Setelah sekian lama menyimpul sesama pasangan nisbah Fibonacci masing-masing, string-string sekunder dan anti-string sekunder telah melengkapkan formasi tenaga keupayaan bagi membentuk dan mengoperasikan satu alam semesta. Pattern tenaga pembentukan dan pengoperasian satu alam semesta adalah dalam bentuk nisbah ketegangan tali tenaga seperti gambar rajah 5. Masing-masing satu alam matri untuk bahagian simpulan yang didominasi string sekunder dan satu alam antimatri untuk bahagian simpulan yang didominasi anti-string sekunder, dan kedua-duanya bersifat supersimetri. Setelah sekian lama menyimpul dan saling menegangkan antara sesama pasangan Fibonacci, maka string dan anti-string yang tergumpal dan tertegang ini membentuk kekisi permata putih. Kekisi permata putih ini dipenuhi kekisi segitiga Fibonacci, bermula dari sebesar-besar skala sesuatu yang akan terbina sehingga sekecil-kecil pelang unit bagi sekecil-kecil perkara yang akan terbina di alam ini nanti. Keadaan ini berterusan sehinggalah berlakunya anomali tenaga dari lautan air asalan alam semesta terhadap gumpalan tenaga kekisi simpulan permata putih itu. Maka simpulan kekisi permata putih string dan anti-string itu putus secara berpasangan, dan ini bertepatan dengan artikel yang ditulis oleh Profesor Engel M. Uranga di Brain Models and Flux Supersymmetry Breaking. Maka tenaga potensi dalam bentuk ketegangan tali tenaga mula bertukar kepada tenaga kinetik pusaran ikut jam dan tenaga kinetik pusaran lawan jam. Maka setiap string sekunder dan anti-string sekunder masing-masing melibas pasangan mereka dengan had laju yang teramat tinggi. Maka berlakulah annihilation
yakni penghapusan sebahagian setiap tali tenaga string dan anti-string seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 6. Maka apa yang berlaku di sini ialah rambatan tali tenaga pada jumlah yang banyak menghasilkan daya tolakan yang tinggi pada arah bertentangan, iaitu yang ditunjukkan dengan warna biru ialah rambatan tali tenaga untuk alam materi, yakni alam kita, manakala yang berwarna jingga pula untuk alam antimateri, iaitu pasangan alam kita. Maka di sinilah puncanya bagaimana apa yang berlaku di alam antimateri akan diikuti secara terperincinya oleh alam materi. Yakni apa yang berlaku di alam kita adalah mengikuti secara tepatnya apa yang juga berlaku di alam antimateri, dari sebesar-besar perkara sehinggalah sekecil-kecil perkara, iaitu sampai sekecil partikel kuark itu sendiri, yang mana kuark di alam materi kita akan mengikuti sifat pergerakan dan vibration anti-kuark atau lebih dikenali sebagai color di alam antimateri sana. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, iaitu setelah open grain original string atau open fundamental string bercantum antara hujungnya dan membentuk closed grain original string, iaitu ruangan awal di alam semesta Indo, maka sebarang pembentukan alam-alam sekunder selepas itu, termasuk alam materi kita dan alam antimateri kita, adalah terkesan dengan ruang awal, dan ruang awal ini terbina dari gabungan struktur closed grain original string. Closed grain original string ini merupakan rumah ataupun lingkung litup ruang yang membalut setiap unit sekunder string dan pasangan masing-masing, iaitu anti-sekunder string, seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah 6 ini, iaitu string E dengan anti-string E, dan apabila berpisah antara keduanya disebabkan daya tolakan akibat proses annihilation, maka closed grain original string akan masih tetap mendekap string sekunder dan anti-string sekunder, seperti string sekunder D dan anti-string sekunder D, dan juga contoh string sekunder dan anti-string sekunder yang dalam gambar rajah 6 ini. Mengapakah begitu kuat dan ajar sekali grain original string ini? Ini adalah kerana grain original string adalah string-string yang mula-mula sekali Allah ciptakan, yang nisbah saiz, kekuatan, keajalan dan semua parameternya sebenarnya jauh melebihi string sekunder dan anti-string sekunder yang terbina hasil dari terputus dan terpecahnya grain original string tadi. Mendekap inilah dinamakan entanglement. Entanglement ini adalah menyamakan tindakan antara dua lokasi, dan entanglement ini juga mengupayakan sesuatu objek boleh berada pada dua atau lebih tempat dalam satu masa. Hal ini disokong oleh artikel yang ditulis oleh Profesor Usman Nasir yang bertajuk Entanglement Entropy in Closed String Theory, yang menunjukkan kebolehan closed string dalam entanglement, iaitu menyamakan tindakan antara dua kawasan. Apa yang menarik dalam situasi ini ialah terakamnya segala maklumat perbuatan dan jisim di sebelah rambatan rombongan anti-string sekunder. Rakaman ini berlaku kerana rombongan anti-string sekunder terpaksa melalui gumpalan bahan-bahan perakam yang di dalamnya mengandungi grafit yang mempunyai magnetic octopole, supaya anti-string sekunder tidak annihilate dengan dinding perakam yang terbuat daripada string sekunder. Hal ini berlaku pada setiap pasangan string sekunder dan anti-string sekunder yang membabitkan semua benda, contohnya bumi dan anti-bumi, hatta kepada benda hidup, contohnya abu dan anti-abu. Proses ini dinamakan first wave entanglement. Maka terpaculah secara supersimetri alam kita dan pasangan alam kita, seperti ditunjukkan dalam gambar rajah 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Setelah berapa lama rombongan string sekunder dan rombongan anti-string sekunder menjauhi antara satu sama lain, maka kesemua sambungan oleh grain original string ini terputus akibat terdedah kepada arus pusaran grain original string di alam hidup. Walau bagaimanapun, string-string sekunder dan anti-string sekunder akan saling mendapatkan semula pasangan masing-masing. Ini disokong oleh artikel yang ditulis oleh Profesor Ray Fleming, yang mana beliau telah memaparkan evidens bahawa materi mempunyai tarikan kepada antimateri. String dan anti-string dapat bersambung dengan tepat dan terperinci sekali kerana antara mereka, yakni medium grain original closed string merupakan medium sambungan super, yang mana setiap entanglement yang dilakukan oleh closed grain original string
Walaupun entanglement itu sudah terputus pada skala besarnya, namun masih tinggal lapisan halus pecahan close grain origin string yang masih melingkup itu antara pasangan string dan anti-string seperti yang ditunjukkan dalam gambaran 12, yang menjadikan string dan anti-string sentiasa bergetar vibrate pada rentak yang sama. Dan ini merupakan pembangkit utama entanglement seperti artikel yang dikeluarkan oleh University of Copenhagen pada 31 Mac 2010. Maka berlakulah entanglement buat kali kedua, iaitu second wave entanglement dengan string pergi mendapatkan anti-string melalui laluan-laluan yang terbina seperti akar pokok. Aliran daripada ketumpatan tinggi string ke ketumpatan rendah string pada kedua-dua alam, baik alam materi maupun alam antimateri, iaitu pasangan alam kita. Maka secara kesimpulannya dapatlah kita nyatakan bahawa alam antimateri menepati ciri-ciri lauh mahfuz. Dari segi saintifiknya, kerana apa yang terakam di alam antimateri akan diikuti oleh alam kita secara terperinci dari sekecil-kecil string sehingga sebesar-besar rangkaian galaksi. Benarlah seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Yunus ayat 61 mafhumnya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Akhir sekali, apabila kita amati kesemua antimateri yang menjadi misteri keberadaannya itu sebenarnya terhimpun menjadi satu alam dan berada di luar alam materi 7 lapis langit kita. Manakala misteri kemanakah apa yang disudut oleh black hole itu sebenarnya ialah setiap sedutan black hole adalah sedutan rangkaian seperti akar yang menyedut semua benda materi, yakni semua sekunder string menuju ke alam antimateri sana, iaitu Lauh Mahfuz, bertemu dan annihilate dengan acuan pasangan di sana bagi dirakam perbuatan dan seterusnya bakal perbuatan di sana sama juga disedut ke alam ini dan dihamburkan oleh white hole di sini. Seterusnya annihilate dengan pasangan di sini untuk menjadi perbuatan dan benda. Sekian pembentangan kami.